A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada sidang hadirin dan hadirat ya yang menonton rancangan kita pada petang ini. Ya, alhamdulillah. Petang ini kita ada dua tokoh yang akan membicarakan suatu isu tentang profesionalisme pendakwah. Tokoh tersebut ialah Profesor Dr. Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid dan juga Dr. Kamil, Ustaz Kamil bin Abdul Majid, dua adik-beradik yang hebat dalam dunia dakwah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur hari ini kerana bersama kedua tokoh yang saya segani dan hormati ini. Okey, untuk membicarakan tentang tajuk kita pada hari ini, kita lihat bagaimana siapakah ataupun apakah tugas pendakwah itu, dan kita lihat sebenarnya tugas menyampaikan Islam itu ataupun tugas pendakwah itu ialah mengajak manusia untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan kata lain kita telah menyambung waris ataupun disebut warisul anbiya, menyambung tugas-tugas Rasulullah setelah Rasulullah telah wafat. Jadi kita sebagai pendakwah inilah yang akan menyambung tugas beliau. Dalam surah Al-Maidah ayat 67 yang bermaksud, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Maka Allah jugalah akan memeliharamu daripada kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi kita lihat bagaimana tugas manusia itu untuk menyampaikan apa sahaja yang telah diutus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah tugas pendakwah. Tetapi dalam menuju era moden sekarang ini, kita lihat pelbagai pendakwah telah muncul. Terutamanya dengan era digital inilah kita lihat ramai pendakwah telah muncul. Jadi kita nak mewujudkan satu konsep agar pendakwah itu menjadi pendakwah yang lebih profesional dalam dunia pendakwahan ataupun dunia dakwah itu sendiri, agar pendakwah dipandang mulia ataupun dihormati dalam kalangan masyarakat. Jadi siapakah ataupun apakah sebenarnya pendakwah profesional itu? Itu yang kita akan cuba ungkapkan untuk dijelaskan supaya masyarakat faham bagaimana nak menjadi pendakwah profesional itu. Okey, saya bukalah kepada dua panel ni, siapa nak mulakan? Siapa sebenarnya pendakwah profesional itu, apa maksudnya? Bagi Datuk mau buka lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zaman dulu orang kata dakwah tu tugas para ustaz, para ulama, orang agama. Orang lain tak boleh. Masing-masing kata bukan tugas saya. Tapi bila para ustaz, para agamawan ni mendesak supaya orang lain juga masuk dewan ni, masuk dalam gelanggang, maka ramai orang masuk. Zaman dulu, dia panggil orang tu bila dia dalam jurusan agama, dia memulakan karya dakwah dia sejak daripada awal, kemudian lama-lama dia menjadi profesional. Itu. Jadi profesional. Jadi dia terdidik dalam satu struktur yang tertentu, maka dia menjadi seorang pendakwah yang mempunyai etikanya, yang mempunyai kemahirannya, mempunyai ilmu dan sebagainya. Tapi bila ramai orang masuk daripada macam-macam penjuru, maka pembinaan profesionalisme tu telah menjadi masalah. Jadi kalau dulu kita katakan seorang yang menjadi petani, dia memulakan karya petani dia, pertanian dia tu sejak daripada dia muda, dia kecil,
sampailah dia jadi seorang petani yang terdidik secara tradisional. Okey. Sekarang ni bila ramai orang tu nak jadi petani, maka masing-masing membawa idea masing-masing. Maka oleh kerana itu, pendidikan secara tradisional itu tidak berlaku. Jadi masing-masing bawa gaya dia, apa semua dia, maka jadilah satu keadaan simpang siur dalam dakwah. Saya rasa inilah yang moderator kita bertanya tentang siapa pendakwah sebenar dari perspektif profesional. Maka jawapan saya ialah dunia dulu dia jadi profesional bila ada latihan secara tradisional dan sekarang tidak berlaku lagi. Jadi kalau kita nak lahirkan satu pasukan pendakwah yang profesional, dia perlu distrukturkan melalui struktur-struktur moden yang boleh melahirkan para pendakwah profesional. Tetapi kadang-kala dilihat sebagai satu langkah yang boleh membendung aktiviti dakwah itu dan malah boleh dituduh sebagai suatu langkah untuk menyekat perkembangan para pendakwah. Itu persoalan yang perlu kita selesaikan sebelum kita bincang lebih jauh daripada itu. Okey. Saya sambung sikit. Sikit. Saya nak berdasar pada pengalaman lah. Masa kecil-kecil, kita ni anak tok guru kampung. Jadi ayah kita tu tok guru. Tok guru ni, dia mengajar Quran, dia mengajar kitab, semualah. Kemudian pergi jenazah pun dia, orang sakit pun dia pergi rawat. Jadi dakwah masa kita tengok tok guru dia macam magnet lah. Dia dapat sanjungan. Dan dia dakwah menyeluruh. Bukan saja soal agama. Isap rokok pun orang tak isap depan dia. Walaupun dia isap rokok. Kerana dia tahu dia tak suka orang isap rokok. Contohlah. Jadi segala-galanya tok guru dah jadi sebagai contoh. Kemudian bila saya dah usia 20 tahun, kita mula terlibat dengan organisasi. Bermula dengan PKPM, kemudian ABIM, yang belajar di Lampuri, pergi belajar ke Mesir, balik. Di Lampuri itu semua pensyarah-pensyarah jadi orang dakwah. Dan mereka menjadi tokoh masyarakat, ya juga jadi tumpuan orang. Dan orang mula berpindah daripada tok guru yang individu kepada organisasi. Organisasi, saya ambil itu ada usrah, ada pekaderan, ada macam-macam program. Jadi kita punya tumpuan tu kepada apa yang jemaah atau organisasi nak. Kemudian kita mula kita tengok, kita baca hadis-hadis balighu anni walau ayah. Semua anggota organisasi kena berdakwah. Walaupun mereka hanya pandai satu ayat pun, bagilah satu ayat tu. Ini yang Datuk kata tadi, dia bercabar-cabar dan sebagainya. Tapi selagi ada organisasi, makna dia tak bertumbung. Tetapi bila organisasi banyak, tumbuh. Ada tabligh, ada arkam, ada ABIM, ada IRC, macam-macam masa tu. Kalau tumbuh sekarang ikram lagi, macam-macam. Dan sekarang tumbuh pula selebriti, orang perseorangan. Ini jadi kelam kabut kepada masyarakat. Jadi saya nak kesimpulan, bagi saya lah, ada dua perkara yang kita boleh tekan. Satu dari segi konten dakwah, yang kedua dari segi penampilan pendakwah. Jadi nak jadi pendakwah yang profesional, konten dia kena bagus dan penampilan dia bagus. Saya nak puji moderator kita lah. Ustazah Dr. Nurullah ni, dia orang bidang sastra. Dan dia menjuruh MA PhD kepada arah dakwah, kepada media dakwah. Jadi dia pernah dikritik, dia bukan ustazah. Dia pergi ambil pengajian Islam di UKM. Nak melengkapkan isi kandungan dakwah dia. Setelah dia memang ada penampilan seorang pendakwah profesional lah.
Sebab dia menulis buku, dia menulis majalah. Jadi dia ada, saya kata pengikut-pengikut dah alumni Jabatan Dakwah. Dan dia ketua Jabatan Dakwah. Jadi saya rasa ini satu contoh. Maknanya saya menganggaplah moderator kita ni pendakwah profesional yang sentiasa meningkatkan diri dan ada grup. Manusia peribadi pun dia berdakwah, dia pergi rumah orang anak yatim, dia pergi rumah orang miskin. Dan saya selalu ikutlah dia punya grup, apa ni, kelab pendakwah dinamik apa tu. Jadi saya cukup seronoklah. Sebab bagi saya lah, apa pun kita kata, tapi berbanding tahun 70 dengan tahun 2010, 2020 ni, maknanya dakwah ni jauh ke depan. Walaupun kita tengok sisi negatif ada, tetapi sisi positif tu lebih banyak. Terutama pendakwah-pendakwah baru, saya tengok konten dia pun kontennya lebih bagus. Banyak mereka ada ilmu-ilmu yang kita pun tak ada. Penampilan pun bagus. Cuma tadilah biasa kata mana apa ni gading yang tak retak. Jadi dalam kepositifan yang banyak tu adalah negatif yang sikit-sikit, itu biasalah. Jadi saya muka di masih situ lah. Maknanya Ustaz pun bermula dengan dakwah itu sendiri melalui institusi ataupun NGO untuk bergerak. Dan saya melihat juga bahawa berjemaah itu cukup penting dalam pergerakan dakwah untuk menjaga orang kata identiti ataupun jati diri pendakwah itu. Jadi bila organisasi itu dia ada objektif, dia ada misinya dan mereka ada proses pengkaderan dan latihan di situ. Jadi pendakwah akan ikut flow itu ataupun ikut dia punya sistematik dia lah yang telah disusun. Okey. Jadi dalam hal ini kita lihat di luar sana banyak NGO dakwah telah lahir. Macam-macam, termasuklah Majlis Dakwah Negara tu yang Datuk pimpin kan. Adakah jadi apakah sebenarnya rancangan mungkin MDN sendiri yang boleh dijelaskan oleh Datuk sendirilah terhadap institusi dakwah yang begitu banyak di luar sana, yang adakah kemungkinan untuk kita menyatukan mereka bagi membentuk suatu badan pendakwah profesional? Macam kita ada badan undang-undang kan, kita ada badan perakaunan, kita ada badan kaunseling, tapi kenapa tidak ada badan dakwah, badan profesional dakwah, sedangkan NGO dakwah ni cukup banyak. Kalau dikumpulkan ahlinya mencukupi untuk membina suatu badan yang profesional dalam bidang dakwah. Dia lebih kurang 10 tahun dulu pihak kerajaan mengeluh kerana masyarakat Islam tidak ada NGO. Yang ada NGO-nya bukan Islam pada waktu itu. Sampai kerajaan tawarkan supaya ditubuhkan NGO ini untuk nak bagi peruntukan supaya dia aktif. Mungkin 20 tahun, 15 tahun begitulah dulu. Kemudian bila dah mula tubuh tu, macam-macam. Macam-macam. Yang ada kredibiliti, yang tak ada kredibiliti, yang ada kemahiran, tak ada kemahiran, yang ada niat yang baik, yang ada niat yang tak baik dan sebagainya, itu satu hal. Jadi soalnya sekarang ni, saya nak tekan lagi soal simpang siur. Kalau Dr. Raudah suruh saya cakap tentang MDN, saya rasa pada saya MDN ini kita cuba bentuk dalam satu bentuk yang berbeza daripada apa-apa yang ada. Kita bukan, Majlis Dakwah Negara ini bukan sebuah organisasi dakwah dalam konsep yang kita faham sekarang. Pergi berdakwah kepada orang, kemudian pergi bersyarah, pergi kempen orang, itu bukan cara itu. Jadi falsafahnya ialah apabila Islam itu syumul, maka segala-gala yang berkait dengan Islam itu, pendidikan ke, politik ke, dakwah ke, mesti syumul. Jadi oleh kerana itu MDN melihat dakwah selama ini merupakan satu organisasi yang dia punya fokus terlampau narrow fokusnya. Jadi dia bergelut dalam satu
satu mekanisme ataupun satu wadah yang sudah begitu ramai orang dalam tu dan dia tidak boleh keluar daripada kerangka itu. Jadi MDN kata, orang berdakwah tentang ekonomi, orang berdakwah tentang pendidikan, berdakwah tidak ada. Jadi kita mengambil istilah dakwah itu sebagai satu yang memberi arti mengajak masyarakat. Ud'u ila sabili rabbika. Mengajak masyarakat itu melaksanakan Islam dalam semua jurusan yang ada. Itu yang ada di sini. Tapi mungkin yang lebih menimbulkan persoalan sekarang, apabila ramai sangat para pendakwah dan mereka itu datang daripada berbagai penjuru dan wadah dakwah itu belum betul-betul diperluaskan lagi, maka berlakulah kita katakan simpang siur, kecekcokan, perbezaan pendapat dan sebagainya. Jadi kalau dalam pemikiran setengah orang yang biasa dengan badan-badan profesional ni, dia kata perlu ada satu badan profesional yang mengatur orang-orang ni supaya dia boleh distrukturkan. Biasanya dalam kelas-kelas motivasi kita katakan kalau burung itu terbang macam tu, makanya dia ikut pimpinan macam tu, laju. Tapi kalau yang simpang siur macam tu, dia tidak boleh menuju kepada matlamat dan kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang pendakwah tu kelahi dengan pendakwah ni kelahi dengan pendakwah satu lagi. Jadi macam sosiometri dia panggil. Jadi percamuk antara seorang-seorang. Maka kita perlu kepada suatu badan profesional yang mengatur mereka itu. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi lah, ada kemungkinan badan itu dituduh sebagai suatu badan yang mau mengontrol, terutama kalau sekiranya badan politik. Misalnya kita sekarang ada JAKIM, kita sekarang ada YADIM, dua badan sebagai contoh. Sejauh mana JAKIM dan YADIM memainkan peranan sebagai suatu badan berkuasa dan dia juga pegang duit. Orang yang iltizam dengan struktur ini saya bagi duit. Orang tidak iltizam saya tak bagilah. Tetapi nyatanya apabila JAKIM, YADIM sebagai satu badan kerajaan mula campur tangan, maka timbul persoalan. Ada orang kata ini politik. Ini digunakan oleh orang-orang politik untuk menekan orang dakwah dan sebagainya, maka timbul persoalan lain. Jadi oleh kerana itu, persoalan ini merupakan persoalan yang sangat halus. Kalau saya gunakan sebagai satu analogi, badan-badan korporat perniagaan, satu yang lebih pentingnya ialah tradisi. Jadi katakanlah apa yang saya cuba fahamlah. Dalam sesuatu organisasi itu, kebaikan atau kecemerlangan sesuatu organisasi itu terletak kepada setinggi mana tradisi yang anda ada. Bukan peraturan dan aturan dan peraturan. Tidak. Tradisi yang ada. Jadi kita nak membentuk tradisi ini, saya nak cuba bandingkanlah. Satu mahkamah sivil, satu mahkamah syariah. Cuba kita tengok. Sama orang yang mempunyai pengalaman. Yang ini ada bachelor, yang ini profesional, kemudian master degree, PhD, lawyer pun lebih kurang kapasiti dia. Tetapi dari segi tradisi, jauh bezanya. Tradisi mahkamah-mahkamah awal ni atas begitu. Tapi tradisi mahkamah syariah di bawah. Jadi perlu kepada suatu penggarapan yang segera dan mesti kena cepat daripada perkembangan yang dilalui oleh mahkamah-mahkamah awam dulu. Jadi oleh kerana itu, dalam simpang siur ini, saya rasa kita perlu kepada beberapa ataupun satu kumpulan ahli fikir yang sensitif dengan semua pihak supaya mereka ini dapat merangka satu strategi bagaimana kita profesionalkan para pendakwah kita supaya mereka itu tidak bersimpang siur, tetapi di samping itu pihak yang menentukan struktur profesionalisme itu ialah tidak dituduh sebagai berpolitik. Misalnya dalam bidang guaman,
dalam bidang guaman. Saya tak nak kata guaman syar'i lah, saya pun tak faham. Guaman biasa. Dia kena ada bar council dia. Bar council dia tu very independent. Jadi independent body. Jadi itu satu hal lagi. Jadi kalau Dr. Raudah kata, bolehkah MDN bolehkah MDN menjadi satu independent body yang boleh mewujudkan suasana profesionalism dalam dunia dakwah? Saya rasa mungkin boleh, tapi kita memerlukan satu, kita tak ada wang yang cukup. Kita ada tenaga, kita ada orang, kita ada motivasi, kita ada semua sekali. Cuma tidak ada yang tu. Dan ada yang tu bukan suatu persoalan yang senang. Sekian. Macam mana ni Ustaz Kamil, ada ni tambahan? Pertama saya rasa pendakwah kita ni dia sumber dari berbagai-bagai tempat belajar dia. Dan kebanyakannya kalau yang ustaz-ustaz ni pada negara Arab. Kemudian lepas tahun 70-an kita ada orang pergi belajar di Eropah, di England, di Amerika. Mereka ni pula balik jadi pendakwah yang agak lebih profesional. Tapi pendekatan juga agak berbeza. Tapi saya rasa kita di alam Melayu ni sebenarnya untuk sumber awal negara Arab, Eropah tu boleh. Tapi sebenarnya dekat kita Indonesia sebagai contoh. Bagi saya Indonesia ni dia punya tradisi tu walaupun banyak pendakwah, tapi dia ada dua kelompok yang besar. Satu Nahdlatul Ulama, kaum tua, yang kedua Muhammadiyah, kaum muda. Dan saya ingat saya tahun 79 dah pernah melawat ke Indonesia. Kita pergi tengok Muhammadiyah, dia ada universiti sendiri, dia ada hospital sendiri, dan berapa juta anggota-anggota dia. Demikian juga bila kita melawat Nahdlatul Ulama, dia ada pondok pesantren dia, dan dia ada, jadi walaupun banyak tapi kita tengok dirangkum dalam dua tu. Dan saya mendapat tahu di Indonesia juga sekarang ni ada badan yang macam Datuk Muk sebut tu. Mungkin Datuk Muk pergi melawat lah. Katanya kalau pendakwa dia kena daftar kepada suatu badan tu, dan badan tu menentukan berapa jauh perjalanan dia, berapa jam dia naik kapal terbang, berapa harga patut dibayar. Jadi tapi orang yang berdaftar saja berhak mendapat yang itu. Tapi kali yang tak berdaftar dia tak boleh buat macam dah. Jadi saya ingat sampai masa dah. Dan saya dah sebut 3 kali dah. Kita ada badan profesional macam undang-undang tak dia. Dia punya isi kandungan konten yang dia cakap tak keluar daripada undang-undang yang dia keluar, yang dia cakap lah. Walaupun banyak pihak, ada jenayah, ada kekeluargaan, kemudian ada yang masuk mahkamah, ada yang buat surat kontrak untuk rumah-rumah dan sebagainya. Itu satu bahagian. Kemudian dengan adanya ini juga saya ingat kita lebih bukan dikontrol oleh kerajaan, tapi satu badan yang berwibawa. Macam di Indonesia kita tahu, walaupun dia tak adalah badan macam JAKIM ni macam rasmi, tapi serta ulama dia tu NGO yang cukup hebat. Dia macam kerajaan juga. Sampai dia boleh menentukan hari raya, dia menentukan bulan puasa. Dan saya tengok macam di Azhar macam juga. Majlis Fatwa Azhar dengan majlis fatwa kerajaan. Orang lebih percaya kepada fatwa Azhar contohnya daripada mufti kerajaan. Jadi berkali MDN dah cukup ramuan. Dan bagi saya lah, saya rasa kalau berjalan dengan betul, soal keuangan ni bagi saya lah, saya rasa tidak sesusah yang kita gambarkan. Sebab masyarakat sekarang dia nak tengok apa yang kita buat. Kalau dia yakin dengan apa kita buat, contohnya saya pernah, contoh mudah lah. Saya pernah beli braille untuk orang-orang buta. Saya nak 10-20 buah ya. Tapi duit dia datang sampai boleh beli beratus buah. Jadi tak tahu nak bagi siapa pula. Ini saya nak sebut, bila orang yakin benda-benda yang macam tu, masyarakat akan support kita. Cuma sekarang ni barangkali perlu pada satu organisasi yang betul-betul kuat, dan saya rasa boleh sampai dah. Orang-orang sini yang macam Datuk Muk dan orang-orang yang banyak lagi tokoh-tokoh kita lah. Dengan Prof. Kamalnya, dengan
Prof. Ismail Ibrahim dan macam-macam tokoh-tokoh besar ni, dia kena duduk di situ jadi orang tua lah kepada kerja-kerja dakwah, walaupun mereka tak berdakwah tapi mereka yang pegang satu membantu badan-badan di bawah ni. Wallahu a'lam. Okay. Saya setuju dengan Ustaz Kamil tadi. Kita kena program dulu kan. Bila ada program, insya-Allah masyarakat Malaysia ni sebenarnya adalah masyarakat yang pemurah. Buatlah program apa pun, saya lihatlah pengalaman saya sendiri menggerakkan Kelab Mantap Dai. Dia kata okey, kami nak buat program sedekah Al-Quran. Jadi kami perlukan duit sekian untuk diberikan kepada masyarakat Islam Palao di Kunak Sabah. Memang ramai yang menyumbang. Ya, kami tak nak Quran itu bentuk material sebab susah nak bawa ke sana kan. Jadi duit tu jadi orang di sana yang di Sabah yang akan belikan. Jadi di sini merupakan satu sifat. Kalau NGO mana-mana pun kalau mereka menggerakkan aktiviti dan minta sumbangan biasanya akan dapat. Itu sifat pemurahnya orang Malaysia dan insya-Allah MDN ni akan ke arah itu, saya yakin Datuk. Tapi saya ada satu reservation lagi. Masyarakat kita ni masyarakat yang masih berpilih-pilih. Kata nak buat masjid, ramai nak bagi sampai lebih-lebih. Kata nak beli kereta mayat, nak sedekah Quran. Tapi kalau kata kami nak buat klinik untuk graduan perubatan Islam Melayu yang tidak ada kerja sekarang ni, dia orang tak bagi. Belum cuba lagi Datuk. Belum cuba lagi tu. Dia banyak pengalaman. Pernah saya telefon kepada seorang Tan Sri. Dia kata, Tan Sri, mari duit sikit, kita nak dakwah nak apa semua sekali. Oh, kerajaan ada kan? Apa minta dengan orangnya? Kena cara pengiklanan tu agaknya Datuk. Sebab kadang iklan itu sendiri bagaimana masyarakat, kalau kita katakan kita nak bina sebuah klinik ataupun hospital dengan wakaf, kita kata wakaf, sumbangan wakaf. Ada istilah-istilah macam tu dia akan menarik perhatian halayak. Perkataan wakaf itu sendiri mereka akan merekam, oh ini ada satu peluang untuk kita bersedekah kan, beramal melalui itu. Yang cakap ni Dr. Rauda ahli panel forum, bukan pengurusi MDN kan? Ya. Jadi kalau kita kata wakaf, ada satu masalah lagi, ialah berhadapan dengan jabatan-jabatan agama. Satu penyakit besar lagi di situ. Jadi maknanya saya boleh menerima apa tu pandangan Dr. Rauda, pandangan Dr. Kamil ni apa semua sekali ni. Tetapi kadang-kadang saya sebagai seorang yang bertugas dalam bidang ni, bukan secara kecil-kecilan ya. Kalau kita kata nak menjawab apa tu badan kebajikan sekian-sekian, okey, orang mudah nampak. Tapi kalau macam saya kata nanti, saya kata saya nak kepada tanah wakaf. Saya nak tanah. Ada gangguan talian kepada ni. Tapi syaratnya tanah wakaf ni sama ada buat pondok atau buat masjid. Tak boleh nak kata satu bank harta. Mana kalau saya wakaf tanah, tak boleh saudara ambil tanah saya ni simpan sebagai bank harta, sebagai bank harta untuk apa tu dakwah. Tak boleh. Tapi syaratnya kena buat masjid ada tu. Itu orang kita sekarang ni. Ada satu saya masuk sikit. Saya MDN ni satu badan yang terlalu barulah. Saya bandingkan, saya kata macam ABIM. ABIM dia nak 1 juta. Maka dia minta daripada ahli-ahli dia seorang 1000. Dan masa yang pendek dia dapat. Jadi organisasi ni maknanya mungkin MDN dia organisasi yang belum kukuh. Walaupun orang yang hebat-hebat, tapi cara organisasi dia tu organisasi orang panggil jumpa tengah jalan, ya, jadi organisasi. Saya nak gambarkan sekarang organisasi haho-haho.
Kali kata ikram. Ikram rahsia kuat. Dan kita tahu semua. Dia ada swasta punya hospital di Bangi. Dan dia ada universiti dia. Dan juga macam Abing pun dia ada pusat pendidikan. Jadi sekarang ni kita kena gabungkan balik ni. Saya nak ambil lah. Saya nak kata Abing campur dengan Ikram, campur dengan MDN dan minta bantuan kerajaan dan sebagainya. Kita ambil yang dah kukuh-kukuh dan boleh ambil lah wakil tabligh ke, wakil arkam ke mana-mana lagi. Yang dah establish tu kena kuatkan. Kita kena begitu. Maknanya sekarang ni saya tabik lah. MDN tu ada cara dia. Cuma bagi saya lah cara MDN ni sebab satunya organisasi dia tidak sekukuh macam Abi dengan Ikram tu sebab dia orang ada usrah mingguan, berjumpa tiap minggu. Dan saya punya WhatsApp pun, WhatsApp dia orang lah lebih besar lah dalam segi tindakan lah. Jadi saya nampak itu sebagai contoh-contoh lah yang boleh kita kemukakan insya-Allah. Baik, kita kembali kepada persoalan asas kita ya, melahirkan profesional pendakwah. Ada dua soalan ya daripada khalayak kita. Soalan daripada Awan Nano, soalan dia bagaimanakah dia sebut Tok Mut kat sini ya, tapi kita buka untuk dua orang sajalah ya. Bagaimana Tok Mut melihat gerakan-gerakan dakwah dalam kalangan NGO atau persatuan hari ini? Adakah elemen profesional masih kurang diterapkan oleh NGO-NGO ini? Silakan untuk dua sekali lah, kita bagi dua. Ya. Anak murid Tok Mut tu. Anak murid Tok Mut tu di Sabah tu. Ya ke? Jadi kalau saya nak jawab, masih sangat kurang. Jadi saya kata dari segi objektif, visi dan misi dan sebagainya tak jelas. Pergi berdakwah ke pergi begitu. Kemudian di kampung saya dulu ada seorang tu dia panggil kurang ada penyakit mental sikit. Bila bulan purnama dia keluar membajak. Jadi bila dia nak pergi bajak, dia bawa lembu dia nak pergi bajak. Bila tanah dia tu, air dalam, dia bajak tanah orang lain. Orang kata, Pak Mat, pasal apa bajak tanah orang lain tu? Dia kata, tanah aku ni, air dia dalam. Jadi itu kita katakan, dakwah yang tidak mempunyai perancangan strategi yang jelas. Dan sepatutnya, JAKIM dan Yadim memainkan peranan sebagai pihak anchor yang membentuk strategi dan sebagainya, kemudian berpakat dengan para pendakwah kita ni, strukturkan perbincangan yang terus-menerus dan sebagainya. Tetapi malangnya, JAKIM dan Yadim juga mengambil peranan sebagai pendakwah. Jadi pendakwah daripada Yadim, pendakwah daripada JAKIM, pendakwah daripada Pak Mufti, pendakwah daripada universiti, pendakwah daripada tu NGO pula, PU lah, PI lah, PO, apa semua sekali. Orang MDN tak ada. Tak ada yang berdakwah secara face to face, tak ada. Kita tak ada. Kalau daripada tabligh, daripada jadi cuba kita gambarkan bagaimana simpang siurnya para pendakwah kita dan sebagainya, sehingga kan tidak ada satu struktur nilai-nilai profesional yang boleh kita anggap sebagai ini yang dikatakan para pendakwah itu. Saya nak tunjuk macamlah, kalaulah dalam bidang saya sekarang saya sudah mula memberi kepada masyarakat pengalaman saya duduk dalam menumpang dunia korporat. Dunia korporat. Dia kata compliant misalnya. Itu compliant itu satu nilai. Syariah compliance ke ataupun benar-benar lain compliant ke, dia kata zero defeat. Zero defeat maknanya tak boleh salah langsung. Tetapi dia kena ada latihan, dia kena ada perincian, report dia jelas, bagaimana data sebagainya, barulah dia boleh berjalan. Kalau kita lepas macam lepas anak itik, kemudian bagi ambil sikit-sikit, awak ambil sikit, awak ambil sikit, awak ambil sikit. Tapi kalau
saya cakap macam tu, nanti Jakim terasa hati, nanti Yadim terasa hati. Nanti Dr. Raudah pun terasa hati sebagai bekas ketua jabatan di jabatan dakwah dia. Jadi tidak ada satu badan yang mengambil inisiatif menjadi orang yang menentukan struktur tu. Tu tak lagi dia tidak tentu lagi apa dia punya apa semua sekali tu. Katalah sekarang dalam bisnes katalah ada satu badan yang buat audit di universiti, badan apa tu? MQA. Satu badan macam MQA tu control, quality control, macam ni control ada. Tapi malahnya kita belum ada. Jadi kalau Dr. Raudah dengan Dr. Kamil kata MDA mesti buat. Saya kata tadilah. Masalah tu kan? Dana. Kita nak dapat dana awam. Dana awam kata saya nak tengok awak buat dulu. Apa awak belum suruh. Tapi kajian pun kata kamu ni kalau bagi besar timbullah cerita-cerita ular lidi nak dalam naga dan sebagainya. Ini kecemburuan pula dalam masyarakat kita. Itu saya dah berterang-terang sangat. Nak suruh masyarakat kita faham. Saya nak polisi ya. Boleh sambung lah. Saya rasa Datuk Muk kena ambil satu model. Dakwah yang paling berjaya ialah dakwah dalam pendidikan Islam. Jadi bagaimana kita boleh berfikir dengan adanya penyataan razak, dengan adanya penyataan Rahman Talib, maka pelajaran agama Islam mula dimasukkan tahun 60-an ke sekolah-sekolah. Kemudian dia berkembang sampai mewajibkan mata pelajaran agama di sekolah biasa. Sampai Dr. Mahathir pun tegur, sekolah kebangsaan dia macam sekolah agama. Kemudian pekat pengajian tinggi. Daripada Kolej Islam Melaya yang kecil, kemudian jadi pengajian Islam yang Melaya. Jadi pengajian Islam di UKM. Jadi Akademi Islam. Jadi UAE. Ini saya ingat satu model yang bagaimana kita nak terak supaya kerajaan mengambil tanggungjawab macam subjek pelajaran agama Islam tu. Bagi saya walaupun ramai orang kritik, tapi profesionalisme, guru-guru yang lulus bukan sahaja ijazah tapi diploma pendidikan dan sebagainya. Esok lusa tu nak ambil 18,000 guru. Yang sebagainya mesti guru agama juga. Jadi bagaimana sampai kerajaan pikul tanggungjawab itu, dan saya rasa dakwah negara kita ni adalah tanggungjawab raja-raja, tanggungjawab ini Pertua Agong, tanggungjawab kementerian, kerajaan, tanggungjawab kerajaan. Jadi kita ayat ni support. Bagaimana boleh memainkan peran? Boleh. Cerita macam tu boleh. Tapi pengalaman saya nak membangunkan pondok perdana. Lebih lagi banyak pengalaman. Membangunkan pondok perdana sampai kepada budak-budak tu tak nak bayar 1 sen pun. Nak pergi makan free, nak belanja free. Sedangkan masyarakat tidaklah sebanyak itu duit. Jadi punya kata pondok, pondok kena free, semua free. Kemudian bila susah, lari. Tak sanggup apa semua sekali. Jadi idealism kita tu, saya sampai terfikir balik, kata kena rombok. Nak rombok masyarakat tak boleh, nak rombok sikap kerajaan tak boleh, nak rombok sikap majlis tak boleh. Akhir, kita kena rombok idealism kita sendiri. Bila rombok idealism kita sendiri, saya punya idealism, pondok tu ialah melahirkan suatu komuniti yang berasaskan kepada nilai-nilai Islam duduk sekali di situ. Duduk, makan, minum, sebagainya. Mula-mula kita mulakan dengan guru, pelajar dan sebagainya. Dia duduk di situ. Guru tidur. Tidak melaksanakan tugas dia. Pelajar pula malas. Kemudian sponsor pula tidak ada yang nak sponsor, terpaksa kita yang berkorban banyak apa semua sekali. Ini benar-benar dalam masyarakat kita. Tidak semua yang kita fikir tu, bukan saya pasif, bukan negatif. Tetapi sekadar menceritakan bagaimana kalau kita mahu membuat perkara yang besar. Baik, baru ni saya nak contoh tu. Ada satu pihak nak menentang menentang rasuah.
Oh bukan mana media lagi, sok khabar lagi, TV lagi, TV hijrah lagi, TV kerajaan lagi. Akhir ke mana pergi? Lelah, duduk, cokoh itu orang Kelantan kata. Jadi benda-benda macam ni, kita kena betul-betul ada satu otak atau satu kumpulan manusia yang ada otak, kemudian tahu rasional dalam masyarakat kita dan merancang kepada kita. Saya duduk dalam apa tu lepas berpuluh-puluh tahun. Ya zaman Tun Zahir lagi. Tak boleh buat apa. Meeting apa bagi kepada urus dia. Urus dia tak buat kerja. Tidur kru pas mai gerak pula. Kalau kita kerja banyak sikit, mengepek sikit, oh kata dia ni teruk ni apa semua sekali ni. Oh tak boleh. Akhir sekali kalikong lah. Saya nak cerita bagaimana masyarakat kita gagal berbanding dengan masyarakat bukan Melayu, bukan Islam dalam negara kita. Orang Cina, orang India datang ke negara ini tumpang bertuduh dalam negara ini tanpa apa-apa jaminan perlembagaan hak istimewa dan sebagainya. Berapa kali kita ulang, mereka itu buat kerja-kerja kotor, kerja-kerja yang teruk apa semua sekali. Akhir anak-anak jadi orang korporat habis. Tapi kita tidak, kita present. Kita hidup macam ni. Oleh kerana itu, satu. Yang keduanya, kena ubah budaya masyarakat kita. Jadi nak ubah budaya masyarakat kita, orang mau buat teori. Oi, ya apa semua sekali tu? Profesor, nama apa tu? Apa tu? Dia panggil apa tu? Profesor lah. Profesor negara. Cakap ya. Mesyuarat berapa kali saya mesyuarat. Saya putus angin. Pergi mesyuarat oh kau dia. Nak pergi jumpa menteri. Nak pergi jumpa Perdana Menteri. Itu targetnya. Nak pergi jual diri kita nak apa? Bukan nak buat kerja untuk masyarakat. Itu perangai orang kita. Jadi saya rasa kena mulai reformasi ke transformasi ke daripada titik pertama. Macam Pak Leh nak buat Hadari dulu. Orang bukan main lah teori Hadari. Lepas tu tidur lah. Dengan duitnya, dengan banyaknya, dengan ahli fikirnya, dengan apa semua sekali. Akhir sekali kelemahannya duduk di badan pelaksana. Pihak yang menguruskan pengurusan dan sebagainya. Ke sampai rakyat pun tak sampai. Ini saya rasa ini betul-betul kita berbicara betul-betul lah ni. Saya rasa masyarakat kita kena sedar bagaimana kalau tidak ada pengorbanan daripada masyarakat, kita akan tetap gagal. Ni, kelahi politik ni. Kelahi politik ni bodoh. Semua orang bodoh. Saya beberapa kali saya tengok balik Lutfi Bustaq tu. Dia kata anda adalah Tun, anda adalah Tan Sri, anda adalah tak Datuk, anda lah yang di bawah hormat semua sekali tu. Tapi tak ada nilai. Anda lebih mementingkan kursi daripada perjuangan. Ini saya dengar daripada lagu-lagu yang dikomandangkan oleh seniman-seniman dalam Timur Tengah. Akhir sekali, maka berlakulah apa yang dikatakan Timur Tengah punya orang tu. Dulu, Robiah. Apa tu? Adalah. Tak ingat saya sebut Robiah adalah betul. Jadi benda-benda macam ni saya rasa patut perlu ada satu perbincangan secara meluas. Tapi tak apalah, Dr. Raudah pun tahu kita nak buat bulan Ogos ni kita akan buat satu convention. Tapi lepas convention tu senyaplah. Okeylah, terlampau banyak tu. Saya rasa ada satu lagi soalan. Tadi Datuk dan Ustaz Kamil sendiri telah membicarakan tentang perbezaan pandangan para pendakwah ni dalam menyampaikan dakwah mereka lah di luar sana, dan kita lihat bagaimana mereka menyampaikan lah apa sahaja pesanan, apa sahaja
risalah yang berkaitan dengan Islam itu sendiri kepada masyarakat melalui pelbagai kaedah dan pelbagai cara mengikut kemahiran masing-masing dan mengikut bidang masing-masing. Jadi persoalannya sekarang, adakah ataupun bagaimanakah seorang pendakwah ini boleh meningkatkan diri mereka untuk menjadi lebih profesional? Adakah kaedah dia ataupun mungkin sebenarnya Rasulullah sendiri dah ajar pun kepada pendakwah ni nak jadi pendakwah yang profesional kena begini 1 2 3 4 macam tu. Adakah ni apa pandangan Datuk dengan bagi Dr. Kamil pula saya banyak sangat dah apa tu sekali. Dia pula bagi tahu. Kalau saya kocok lagi Saya nak terjemahkan satu perkataan. Perkataan berhala. Sebenarnya tugas dakwah Nabi yang paling besar sekali, saya salah. Dia melawan berhala tu. Berhala syirik, berhala taksub kepada bangsa dan warna kulit dan daerah. Banyak berhala. Dan termasuk berhala orang lelaki memperhambakan wanita di Malaysia. Orang Melayu ni. Jadi berhala-berhala tu, dan termasuk berhala tak faham dengan Islam ni. Saya nak ambil satu kes yang disebut oleh Ummu Hani. Bagaimana dia tengok orang Melayu, Muslim di Malaysia berinteraksi dengan sungai dan alam tabi'i. Berbanding bila dia pergi Korea. Dia kata, orang Korea tu walaupun tidak Islam dan sebagainya, tapi dia sayang dia punya sungai dan sebagainya. Jadi kita di Malaysia juga, saya contohkanlah, kiri rumah kita orang bukan Islam. Kanan rumah kita orang bukan Islam. Kita tak pun menyebut tentang Islam kepada mereka. Nanti di hari kiamat mereka tanya, kenapa tak bagi tahu kat saya? Sedangkan dia kata bila dia pergi Korea, dia boleh buat segala-gala. Daripada sembahyang jenazah, kapan jenazah, sampai kepada bercakap kepada orang Korea yang tak tahu bahasa Inggeris dan dia tak tahu bahasa Korea. Tapi dia boleh bawa pamphlet daripada masjid-masjid tu bagi kepada orang Korea. Jadi maknanya di Malaysia ni mungkin kerana kita rasa kita negara Islam, kita selamat, kita keadaan kalau kata nyaman. Dia tidak mendorong untuk kita berdakwah secara sebenar. Dan kita mengharapkan di Malaysia ni, kalau lopak depan rumah dia pun dah kerajaan tu tutup, apatah lagi sampah belakang rumah dia pun kerajaan tu ambil, apatah kerja-kerja yang besar. Dan saya nak balik sikit, bukan nak kritik ni. Saya pun tak pernah cakap dengan Datuk Muk, Hapondok dan sebagainya. Jadi macam Hapondok ni pun saya rasa dia macam melawat arus masyarakat. Sebab masyarakat kita sekarang nak pergi sains, teknologi, nak pergi ke bulan dan sebagainya. Dia mungkin ada setengah orang, dia menganggap pondok ni kerja remeh-remeh gitulah. Dan dia tak faham apa yang ada dari kepala Datuk Muk misalnya. Jadi ini benda-benda yang kita sebut sebagai benda-benda polemik yang berlaku di masyarakat. Tapi kalau benda tu bukanlah benda ala sekitar, benda semua orang setuju. Benda sampah sarak, benda-benda jenayah, benda-benda sekarang ni anak-anak yang tak tahu dah orang Melayu sekarang ni, anak-anak dia, anak tu imam pun sebab dengan dadah dan sebagainya. Di kampung-kampung pun tak berani nak baca khutbah jemaah bab dadah dan sebagainya. Baca bab LGBT dan sebagainya di Kelantan. Jadi sebab itu tidak profesional tadi kerana tak cukup konten. Misalnya kita dengar khutbah jemaah. Bila dia nak suruh kahwin poligami, dia kata sekarang di Malaysia ni wanita sekali ganda lebih ramai daripada lelaki. Tapi kalau dia pergi ke pihak perangkaan, lelaki dengan wanita di Malaysia ni nak sama ramai, lebih kata-kata 1,000 sikit ya. Tak ada sampai. Tapi saya dengar satu khutbah jemaah tu dia kata kena kahwin 4 sekali. Sebab perempuan selampau ramai dah. Jadi salah. Apa lagi penggunaan hadis-hadis palsu, hadis maudhu' dalam khutbah jemaah. Yang ada satu PhD ditulis oleh saudara Dr. Muazzin. Ia buat dakwah tentang penggunaan hadis palsu, hadis lemah dalam khutbah jemaah di wilayah persekutuan. Jadi orang jabatan agama dah buat. Yang kedua lagi, kita rasa penampilan. Penampilan tu saya nak ambil. Ya Ummu Hani sebut. Saya sebut Ummu Hani lah, anak murid dia ni. Ummu Hani kata kena konten bagus, kena kuat bahasa Inggeris.
kena kuat bahasa Arab. Bahasa Arab ni supaya kita faham agama. Bahasa Inggeris supaya kita dapat berkomunikasi. Jadi itulah saya ingat mana sekarang ni bahasa satu benda yang besar. Kemudian ilmu terapan, psikologinya, darah bahasa ni, Dr. Nurozah ni, PhD dia darah bahasa, Fadino, MA dia darah bahasa, Sidik Fadil macam-macam ni. Bab darah bahasa. Jadi sekarang ni ustaz-ustaz kita mengajar pun tak tahu darah bahasa mana. Ini berbeza dengan tok-tok kita dulu. Tok apa tu yang nulis kitab-kitab tu. Oh, hebat bahasa mereka itu. Walaupun bahasa petani, walaupun bahasa Indonesia. Ada Hamkanya, Pak Nasirnya. Orang hebat-hebat. Sekarang ni pendakwah yang macam kita sekarang lah. Macam saya cakap pun Kelantan tak habis-habis lagi. Orang nak bercakap bahasa Inggeris jauh sekali. Bahasa Arab pun tak fasih. Dia cakap bahasa Kelantan. Orang kata, cakap kat bahasa baku sikit. Benda tu pun tak lepas lagi contoh lah. Jadi makna memanglah tanggungjawab kita berat. Tapi ada orang macam Datuk Umuk ni, dia bolehlah bawa bendera. Jadi ada orang akan ikut lah. Sebab dia ramai anak murid, ramai pengikut. Tapi sebenarnya, memang orang Melayu tak suka mengambil inisiatif. Suka jadi makmum. Tapi saya ingat di mana-mana pun, bila ada orang pacak bendera, akan ada orang duduk di situ. Hatta ajaran sesat pun. Asal anak rimau pun. Yalah. Ataupun yang Terengganu tu. Yang kerajaan langit tu pun. Bila pacak bendera, tak ada 300 orang, 400 orang pun ada. 500 orang ada. Orang bukan Islam pun pergi. Cuma orang Melayu ni kurang orang yang sanggup membawa inisiatif tadi. Sebab tu macam untuk bawa nak modelkan pondok ni pun satu usaha yang baik. Tetapi memanglah perjuangan ni memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan pada masa. Dan kita pegang satu lah. Al-Mubasyirat binti Saril Islam. Kita kena optimis. Wala tayasu min rawahillah. Kita tak boleh mudah putus asa. Ya, itu betul. Saya ingat pegangan orang perjuangan. Comanya saya ada kritik tadi lah. Kita kena macam tu. Saya ada kritik masyarakat kita. Dia dalam agama pun dia oportunis. Tahu. Dia nak bagi sesuatu tu, dia kata berapa banyak pahala yang saya dapat. Ini membana masjidan. Banallahu lahu baita fil jannah. Tu dia buat khairat tu kerana nak rumah dalam syurga tu. Which is salah. Nah, tapi kita nak kata salah tak boleh lah pula. Semalam saya dengar pula seorang ceramah dalam YouTube tu, dia kata kita niat sembahyang ni, sahaja aku sembahyang, cukuplah. Jadi benda-benda yang macam tu benda sangat remeh, sangat apa semua sekali. Saya percaya balik pada persoalan asal apa tu Dr. Raudah tu. Kita perlu ada satu badan yang menyelia perkembangan dakwah ini. Apabila perkembangan ini sangat positif, adalah tidak bagus bagi kita, kita tidak kontrol. Jadi saya nak cadangkan, apa tu Jakim dengan Yadim boleh memainkan peranan dan MDN boleh menjadi orang ketiga. Selesai masalah keuangan kita boleh buat. Macam masalah pondok juga. Berapa ratus ribu bangsa kita yang dihempak oleh keluarga dia di pondok semata-mata kerana macam-macam. Masalah diri, masalah masyarakat, masalah keluarga. Dan mereka ini merupakan orang-orang yang tidak mempunyai nilai yang cukup tinggi untuk kita berjuang dalam masyarakat kita. Itu idea pondok perdana tu. Nak selesai masalah ni. Tetapi macam mana kita tak boleh faham? Jakim tak faham, Yadim tak faham, semua tak faham. Jadi kalau saya kata, marah tu. Marah kau Ustaz Muk ya. Jakim marah, Yadim marah, Kementerian Pengajian Tinggi marah, pengajian apa semua. Jadi oleh kerana itu, terpaksa kita cakap macam tu. Barulah, Jadi kita perlu, tak apalah balik ni kita, malam ni kita buatlah keputusan. Kita buat, kita campur lagi. Tulisan Jawi pun terpaksa campur. Kemudian
Tanah Rizal Melayu pun kita terpaksa banyak mempuih-puih mulut cakap, tetapi nak cari seorang yang memperjuangkan champion dalam tak ada. Nak cari orang nak jadi champion betul-betul dalam masalah tulisan Jawi, tak ada. Puas berberunding dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, dengan Perpustakaan Negara, dengan JAKIM, dengan jabatan-jabatan agama lain, kita himpunkan semua sekali. Hasilnya mengecewakan. Jadi oleh kerana itu saya setujulah, mana kita kena sabar lagi. Maknanya orang yang ada mempunyai hasrat untuk membaiki kedudukan masyarakat, kita terpaksa sabarlah. Dan kita terpaksa sabar. Insya-Allah lah Tuhan akan bagilah kejayaan tu. Okay, terima kasih kepada Datuk dan juga Ustaz Kamil di atas penjelasan. Sebenarnya banyak lagi soalan yang dikemukakan oleh khalayak, tapi kita tak ada masa untuk meneruskan rancangan ini dan kita pun dah sampai kepada penghujung rancangan ini. InsyaAllah mungkin ada siri-siri seterusnya sebab saya difahamkan siri dakwah ni dia bersiri dan akan ada lagi siri-siri seterusnya dan insya-Allah mungkin perbincangan berkaitan dengan peningkatan pendakwah profesional ni akan dibincangkan lagi ke sudut ataupun aspek yang lain. Jadi terima kasih kepada Datuk dan kepada Ustaz Kamil di atas penjelasan sebentar tadi. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, terutamanya kepada pendakwah di luar sana. Sebab kita mengharapkan sekarang ialah lapisan pendakwah-pendakwah muda sekarang. Kita nak pendakwah muda sekarang sudah ke arah menjadi pendakwah yang profesional lah, itu yang kita harapkan. Dan di sini kadang Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Universiti Malaya pun sedang merancang untuk melahirkan itu, tapi di peringkat sarjana. Tapi, pasal ada tapi. Tak payah tapi, terus jalan. Yalah, maknanya masih ada masalah. InsyaAllah Datuk sedang dalam permohonan untuk melahirkan pendakwah profesional itu. Okey, jadi sekian saja rancangan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.